Dia tengah start recording nanti. Okay. Okay, so 6.2. Persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Linear equation is into variable. So nama pun dah linear equation into variable. So apa yang kamu expect akan ada dalam equation ni? Dia adalah linear. Bila linear je kita panggil apa? Kuasa tertinggi dia mesti berapa? 1. 1. Ataupun highest power is 1. The highest power is 1. Okay. Tapi apa yang beza dia 6.2 ni adalah dia ada dua pemboleh ubah. Maksudnya dia ada two variables. So dalam kes ni dia ada melibatkan two variable X and Y. Dia ada dua lah. Ataupun A and B. Ataupun C and D. Ataupun D and F. Asalkan dia pemboleh ubah. Tu saja konsep dia. Okay, so maksud definition dia akan ada highest power of 1 and then dia ada linear equation into variable. Itu bendanya lah macam saya cerita tadi. Okay, nyatakan sama ada setiap berikut adalah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah atau tidak dan huraikan jawapan anda. State whether each of the following is a linear equation into variable and explain your answer. For the first one, kita ada 5x plus 2 equals to 8. So this one is not a linear equation into variables but it has only one variable which is only x dalam kisah ni. Dia still persamaan linear tapi dia bukan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Jelas? Boleh? Okay? Boleh. Okay. Yang kedua adalah 3x kuasa 2. Jadi kalau tengok dah kuasa 2 ni, confirm bukanlah. Okay? So dia kata bukan sebab dia mempunyai kuasa tertinggi adalah 2. Jadi tak diterima. Dia mesti persamaan linear kuasa 1. Jadi C kita ada 5x tambah y sama dengan 3. Jadi ini adalah ya, kuasa tertinggi ialah 1 dan mempunyai dua pemboleh ubah iaitu x dan y. Itu benda je. Now the highest power is 1 and it has two variables which are x and y. Okay, manakala pula D, okay, yang ni kita ada x tapi kita ada xy macam ni, dia bukan linear. Okay, dia tak boleh linear, dia mesti salah satu je. So bukan sebab sebutan 3xy adalah bukan linear ataupun no term 3xy is not linear. Dia bukan dia memang macam itulah. Kalau tanya saya kenapa nanti syllabus tinggi sangat. Dia ada graf tersendiri. Sebab apa? Linear ni kalau saya explain by graph, kalau sini x, kalau sini x, kat sini y, kalau maksudnya linear dia akan jadi graf dia akan jadi bentuk macam ni, straight line. Ni maksud dia linear. Ataupun kita panggil dia sebagai garis lurus, straight line. Okay, dia masih kuasa 1. Ni kalau by graph lah. Tapi kalau bentuk XY dia tak jadi macam ni, takkan jadi. Macam kalau 1 per Y pun tak jadi macam atas ni, dia bentuk lain. Jadi dia mesti kuasa 1, dia mesti duduk sendiri ya. Okay. Okay, kita tengok yang kedua. Menulis persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Write the linear equation into variable. Okay, kita cuba dulu Jumlah harga bagi sekilo ikan dan 2 kilo ayam adalah 50. Okay, jadikan ikan sebagai X kita, ayam sebagai kita punya Y lah, contoh. So kita akan ada sekilo ikan kita ada X lah. 2 kilo ayam kita buat 2Y. So jumlah dia adalah 50. Kita boleh buat macam ni. Okay So yang kedua adalah perimeter bagi sebuah segi empat tepat mempunyai. Ini perimeter segi empat tepat. Okay, let's say lah dia ada panjang dia 2x. Dia ada length of 2x. And then width dia 3y. Lebar dia 3y. Okay. So bila perimeter, what we need to do? Perimeter kita kena tambahkan. So sini 3y, sini 2x. So kita ada kat situ 2x plus 2x plus 3y plus 3y equals to 45. So kamu selesaikan kat sini 2 plus 2 is 4. So you get 4x. And then tambah 3 plus 3 berapa? 6 kan? So plus 6y equals to 45. So dapatlah dia punya persamaan linear.
Okay? Boleh. Boleh. Okey. Bahagian 3. Mewakilkan situasi berdasarkan persamaan linear. Okey, so ni dia punya apa ni? Persamaan linear dia. So kita pun kenalah tulis ayat. So kita boleh tulis ayat. Kos harga bagi sebiji kuih adalah 50 sen. So 0.5 lah. Dan kos harga bagi sebungkus nasi lemak adalah RM1.5, 1.5. Jumlah kos harga bagi dua makanan tersebut adalah RM5. Yang ni you boleh tulis lah kan. Tapi ni dia dah bagi jawapan. So dia akan lebih mudah untuk kamu lah. Okay, dia just nak memahamkan kamu je. Okay, bahagian 4. So dia sama juga dengan persamaan linear 1 boleh ubah. Kalau 2 boleh ubah, dia ada, okay, kalau persamaan linear 1 boleh ubah, awak cari nilai X, betul? Awak hanya perlu cari satu nilai. Tapi disebabkan persamaan linear dalam 2 boleh ubah, kita mencari pasangan penyelesaian. Maksudnya bila cari pasangan penyelesaian, kita cari nilai X dan kita cari nilai Y dalam bentuk koordinat lah ataupun X dan Y. Ada dua nilai yang kita cari. Kalau satu boleh ubah, kita cari X saja ataupun cari Y saja. Tapi kalau dua boleh ubah, kita kena cari nilai X dan nilai Y yang mendapatilah. So kaedah yang pertama, pasangan penyelesaian boleh dicari dengan menggunakan kaedah cuba jaya ataupun trial and improvement. Yang kedua kita gunakan kaedah graf. So kita tengok, kita ada dua soalan. X tambah Y sama dengan 5. Okay, kita try buat X tambah Y sama dengan 5. Okay, contoh kat sini. Kita ada dua nilai lah. So kita boleh buat jadual. Kita buat X, satu lagi kita buat Y. So ni kita buat dia punya hasil dia ataupun dia punya jumlah. Okay. So ni namanya cuba jaya. Jadi awak kena gunakan apa-apa saja nilai. Okay, contoh. Kita masukkan nilai. Okay. Kalau X kita kosong, Y kita berapa untuk dapatkan 5? Berapa? 5 lah kan? Betul tak? So ni teknik cuba jaya. Kalau X kita 1, kita ada jumlah 5. Y kita berapa? Awak rasa? 4. 4 lah. Sebab apa? 5 tolak 1 kan? Dapat 4. Kalau X kita 2, Y kita jadi 3. Dapatlah jumlah 5. Jadi dia apa-apa saja nombor asalkan dia menepati. Okay? Kita cuba sampai 3 je lah. Sebab dia selalu dia nak 3 je nombor selalunya lah. Ni saya cerita kamu kan. Okay. So kalau 3, Y kamu berapa sini? 2. Kalau saya buat lagi 4, sini 1. Kalau buat 5, di sini dapat kosong. Jadi ni semua nilai yang mungkin lah. Macam tu je. Jadi maksudnya dia nak nilai. Kalau S kosong, Y 5. Ni maksudnya teknik cuba jaya. Nak dapatkan pasangan. Nama dia pasangan penyelesaian. Bila sebut pasangan penyelesaian, dia adalah nilai X dan Y. Bahasa Inggeris dia apa pasangan penyelesaian ni? Nanti untuk satu iman. Possible pair of solution. Ni. Pair of solution ni pasangan penyelesaian. So kita panggil kat situ, kita tulis kat sini pair of solution. Bila pair tu, it involve X and Y lah. Okay, so cuba jaya. Trial and improve. Kalau tak dapat, buat lagi. Okay, next kita ada 3Y tambah 8, tambah Y sama dengan 8. So we do the same thing. But here kita ada 3X. Jadi kamu kena berhati-hatilah kat situ. So kita ada benda sama, kita ada X, kita ada Y. So sini jumlah dia lah. So kamu kena carilah. Okay, kalau kita nak buat jumlah dia 8, okay, kita start dengan X kosong. So 3 darab dengan kosong, betul? Tambah Y sama dengan 8. So Y nilai dia berapa? Okay, kalau kamu tak ambil, kamu kira lah. 3 kali kosong tambah Y. Saya nak kira kat sini kot. Nantikan semak pula .
So 3 kali kosong tambah Y sama dengan 8. So 3 kali kosong, kosong. So berapakah nilai Y? 8. 8. So jawapan dia 8. So nilai pertama Y kosong, X kosong, Y 8. Okay, kita cuba kalau apa-apa tahu, dia tak semestinya kamu ikut turutan sini 1, 2, 3, tak. Dia bukan macam tu. Okay, kalau kamu nak jam pun boleh, tak ada masalah. Okay, tapi kalau tak nak jam, buatlah satu-satu. Contoh bila X 1. So kamu masukkan 3 kali 1 3. tambah Y sama dengan 8. So 3 tambah Y sama dengan 8, Y sama dengan 8 tolak 3. So berapa dapat Y? 5. 5. So ni dapat 8. Jadi kamu kena berhati-hatilah kat situ. Okay. So try lagi. Ambil lagi satu nombor. Apa-apa? Nombor apa kamu nak? 2 je lah kan? 2 senang lah. Okay, masukkan 2. Apakah nilai Y? So kita selesaikan. Berapa? 3. Tak muat pula. Atas sikit 3 darab 2 tambah Y sama dengan 8. 3 darab 2, 6. Tambah Y sama dengan 8. Jadi Y sama dengan 8 tolak 6. So Y sama dengan 2. So dapat tak 8? Dapatlah. Okay, jadi okay, penyelesaian selalu dia nak buat apa? Buat titik 3. Kita tulis X sama dengan 0, Y sama dengan 8. X sama dengan 1, Y sama dengan 5. Macam tu. X sama dengan 2, Y sama dengan 2. Untuk soalan pertama pun lebih kurang lah, salin balik lah. Tapi saya buat macam ni. Kamu salin dulu. Okay, so ni kaedah cuba jaya. So dia makin complicated lah. Tapi yang pertama, yang apa, satu formula ubah tu lebih senang. Okay, ada salin dah ke? Ya. Okay, kita tengok kaedah kedua. Graf, kaedah graf. Graf, ni hanya perlu tahu tau, sebab selalu soalan dia tak keluar. Kebanyakan soalan dia tak keluar yang ni, dia untuk kamu tahu je. So kamu jangan bimbang lah kalau kamu rasa macam susah kan, tak ada masalah lah. So contohlah, ini kaedah graf di mana kita kena plotkan dulu graf dia macam mana lah dalam kes ni. Jadi ini untuk kamu tahu saja. Maksudnya tadi kan kita dah dapat cuba jaya kan? Ni kaedah cuba jaya betul. Kita dapat S kosong, Y kita 5. Kan? Ni soalan yang sama. S tambah Y sama 5 benda yang sama. Jadi kita, kalau saya lah, boleh lukis graf tak ada masalah, ataupun sebenarnya lagi senang untuk kamu cuba jaya sahaja. Sebab kamu susah nak belajar kaedah graf ni. So tadi kalau contoh tak ada palang ni, kita buat. Kalau S kosong, Y kita 5. So ni start kosong. Ni 1 senggak dia. Ni 2, ni 3, ni 4, ni 5 lah. Ni dekat X. Ni nilai X kamu. So ni 1, sini 2, sini 3, sini 4, sini 5. Ni Y kamu. Okay. Jadi bila X kita kosong, Y kita 5. So ni X. Nilai X kita baca paksi apa kita panggil? Paksi X lah. So nilai X kat sini, X kosong, Y kita 5. Kat mana Y 5? Dekat atas. Kat sini. Kita pun tekan pangkah macam ni. Kita plot kan. Okay. Ni plot pertama. Jadi benda yang pertama, lepas tu X1 Y kita sama dengan 4. So X1 Y kita 4. Lama-lama kita akan dapat titik.
kita akan dapat graf macam ni lah. Ni graf dia. So melalui kaedah graf pun kamu dapat nilai X dan Y lah. Tapi sebenarnya kaedah ni selalunya form 1 kita tak guna pun. Kita banyak guna try and error sebab dia lebih mudah untuk kamu faham Jadi graf ni just untuk kamu tahu je. Kita boleh plotkan graf ni. Jadi tak ada masalah lah kalau kamu rasa susah, boleh pakai try and error tu. Sebab kaedah graf ni banyak kita guna waktu kita form 2 dan ke atas lah. Okay? So ini tak apalah, saya tak tunjuk lah. Sekian lah. Habis. The end. Tu cerita dia lah Okay, jadi nanti kita boleh buat 6.3. Kejap je nak sampai 6.3 lah. So, saya nak kamu buat dulu kunilam kamu tu. So nanti hari Jumaat saya akan cerita pasal ni. 3 ni. Nanti kan kamu pening pula kan. Banyak sangat kamu belajar hari ni. Okay, so boleh nak Google Form boleh? Apa dia? Google Form. Google Form? Apa tu untuk apa Macam ujian lah 61, 62. Okay. Kamu nak kuis? Nak kuis kan? Soalan kamu? Tapi Google Form. Oh, Google Form. Tak nak quizzes lah. Tak mau yang quizzes ya? Tak nak. Kenapa? Ada timer. Apa dia? Ada timer. Takut Okay. Tak apa. Kamu buat dulu modul nilam. Nanti saya akan bagi apa? Tadi ada request nak Google Form kan? Untuk kamu punya penguasaan kamu. Nanti saya akan bagi kejap lagi. So, kamu boleh buat modul nilam tu muka surat 61. Bersambung lah. 6.2 punya. 61 sampai 63. 2 muka surat saja. Sikit je ni. Okay, sikit saja. So nanti kita akan bincang lah. Tapi rasanya yang ni sikit saja, tak ada masalah kot. 6.2 ni kurang sikit lah masalah. Selalunya masalah untuk tajuk 6 ni saya beritahu siap-siap Kamu akan ada masalah pada 6.3. Selalunya masalah kamu kat situ. Jadi 6.3, saya nak hari Jumaat ni betul-betul kamu hadir sebab saya akan cerita pasal 6.3 ni. Okay? So nanti saya akan bagi kamu ke kuis tu. Kamu nak Google Form dah, tak mau quizzes Tak mau. Macam-macam lah kamu ni. Tak nak quizzes pula. Tapi jangan meniru pula Kita buat sendiri kan, baru kita tahu kita punya tahapan kita macam mana kan. Okay, so saya rasa sekadar tu saja. Nanti saya akan bagikan kamu Google Form yang kamu nak tu. Okay, so nanti hari Jumaat kita akan present. Saya akan present lah, tengok kamu punya histogram pencapaian kamu tajuk ni macam mana. 6.1, 6.2 lah. So nanti hari Jumaat saya bentang sikit dan saya akan masuk kepada 6.3, iaitu part yang sangat penting dalam keseluruhan topik 6. Yang ni paling penting 6.3. So better kamu datang, ajak kawan-kawan kamu yang tak dapat masuk tu mesti kena masuk lah sebab 6.3 yang paling penting Okay. So saya rasa tak ada persoalan lah. So pastikan kamu tandakan kehadiran dan mohon sangat kamu bekerjasama dengan ketua kelas ataupun penolong ketua kelas untuk updatekan kehadiran kamu. Okay. So saya doakan semua sihat-sihat dan dilindungi Allah sentiasa lah. So itu saja. So kita tutup kelas kita dengan surah Wal-As dan tasbih kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Okey, terima kasih semua.
Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.